Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Ustaz dapat menyiapkan satu video pendek untuk tetapan kamu, khususnya murid-murid Sekolah Kebangsaan Stella Maris. Ya. Apa yang Ustaz akan bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ya. Ustaz akan cuba jelaskan kepada kamu, sikit sebanyak memberi motivasi, ya, memberi kefahaman kepada kamu bagaimana kamu akan melalui bulan Ramadan ini dengan lebih baik, insya-Allah. Ya. Baik. Jadi Ustaz Asam, yang pertama sekali Ustaz nasihatkan kepada anak-anak murid Ustaz yang sekarang semua berada di rumah, ya. Dengarlah cakap ibu dan ayah, ya, agar kita selamat daripada wabak bencana yang berlaku sekarang ini, ya. Dan sentiasalah melakukan amal ibadah di rumah dengan lebih bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada segalanya, ya, daripada segala perkara-perkara yang memudaratkan diri kita. Baik. Jadi masa Ustaz yang sangat pendek, jadi Ustaz akan terus kepada topik kita pada kali ini, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Ustaz akan jelaskan pada kali ini secara umum dan sedikit motivasi kepada kamu, ya, untuk kita menjalani ibadah puasa. Baik, ibadah puasa ni Ustaz suruhkah, ibu suruhkah, ataupun pemimpin suruh? Sebenarnya puasa ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Taala yang menciptakan kita. Maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa kalau tidak ada sebarang keuzuran, ya. Sebagaimana firman Allah dalam mengarahkan kita supaya melaksanakan ibadah puasa ini, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 143, iaitu bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, bagaimana yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Memang benar kata-kata Allah itu, ya. Jadi puasa ni wajib. Semua orang kena melaksanakan, ya. Baik. Yang kedua, Ustaz nak bagi tahu kepada kamu apa maksud puasa. Berpuasa macam mana? Okey. Kalau boleh cuba ikut Ustaz buat. Boleh, ya? Okey, ready. Ya. Berpuasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Macam berlakon sikit, kan? Supaya kita lebih ingat. Bila kita ingat makna tu, oh, ini puasa. Kalau lari pada makna tu, maksudnya kita tak nak puasa lah. Ya? Okey, baik. Sekali lagi. Boleh kita ulang, ya? Okey, sedia semua? Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Boleh faham? Bermaksud, kita puasa ni menahan diri kita daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Itu kita akan bincang dalam, insya-Allah kalau kesempatan pada sesi yang akan datang, insya-Allah, ya. Ya. Bermula daripada bila? Waktu subuh. Terbit fajar shadiq tu bermaksud waktu subuh. Masuk waktu subuh, sampai maghrib. Masa tu kita kena jaga sungguh. Tak boleh makan, tak boleh minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi Ustaz harap, kalau lupa makna, cuba buat gaya yang Ustaz buat tadi. InsyaAllah kita akan ingat. Bila kita ingat, maka kita lebih menghayati. Ya, sikit sebanyak dapat menghayati puasa itu. Okey, baik. Yang ketiga, Ustaz nak tanya pada kamu. Ya, bila disebut tentang berpuasa, apa perasaan kamu? Ya, ada di kalangan kita, terutamanya anak-anak murid Ustaz tahu, ya, mesti rasa, oh, seronok, semangat. Alhamdulillah. Orang ni memang orang yang sangat suka pada puasa dan sangat cinta kepada Allah dan sangat patuh pada Allah Ta'ala. Ya? Allah beri hidayah padanya, maka dia minat. Tapi ada juga anak murid Ustaz yang datang beritahu, ya Allah Ustaz, saya malaslah puasa ni, puasa nak masuk dah ni. Bulan puasa nak masuk, saya rasa Allah segarlah. Kena bangun awal, makan sahur, kemudian kena tahan, tak boleh makan minum, tak boleh main-main, tak boleh lari-lari, tak boleh cakap, macam-macam. Ini orang yang malas. Ya?
Okey, ustaz nak buat perumpamaan. Okey, tengok. Puasa. Ya? Ustaz tengok orang yang tak berminat pada puasa. Dia tengok puasa macam ni. Dia tengok macam satu kertas kosong saja. Macam satu kertas untuk macam satu macam bekas barang lah, ya. Kosong. Bagi orang yang tak minat puasa, dia tengok puasa, biarkan begitu saja. Biar berlalu. Tapi orang yang minat pada berpuasa, ya, Allah meridai pada dia semangat nak berpuasa. Bila dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, ya, sebenarnya dia akan mendapat sesuatu yang tersembunyi daripada puasa tu. Ya? Tengok kosong kan? Tapi kalau dia berpuasa, tengok. Ya. Ada benda yang tersembunyi daripada puasa itu. Maka Allah Ta'ala menciptakan puasa ini, menjadikan puasa ini, memerintahkan puasa ini sebenarnya ada sesuatu benda yang tersembunyi. Ini orang yang suka berpuasa. Dia yakin kepada Allah. Ya? Tengok. Kosong kan? Okey. Itu orang yang berpuasa. Ya? Ustaz tanya, siapa yang berminat nak berpuasa dan siapa yang tak berminat? Siapa yang berminat puasa angkat tangan. Alhamdulillah. Ya. Sebab berpuasa ini seperti ini, tak diduga. Ya. Bila kita berpuasa, maka kita akan mendapat hikmahnya, insya-Allah. Tapi kalau orang tak berminat berpuasa, maka dia tidak dapat manfaat, ya, daripada apa yang dijadikan yang Allah ciptakan itu. Okey. Ya. Baik, inilah Ustaz buat contoh, ya, kepada kamu. Orang berminat dengan puasa dengan orang tak minat. Ya. Orang tak minat, dia akan buang begitu saja. Tapi orang berminat, dia akan berpegang pada puasa tu, maka dia akan mengkaji, akhirnya dia akan berpuasa, dia akan amalkan, maka dia akan dapat sesuatu yang tersembunyi. Ya. Okey, baik. Ni Ustaz tanya ni. Tazkirah ni, tazkirah untuk berpuasa Ramadan ke ataupun tazkirah silap mata? Ni tazkirah Ramadan. Ustaz gunakan silap mata sebagai untuk menguatkan sedikit ingatan kamu dan memberi kefahaman kepada kamu. Ya? Baik. Yang ketiga, yang keempat, ya, Ramadan ni sebenarnya seperti bulan Ramadan ni seperti satu tawaran hebat daripada Allah SWT kepada umatnya, pada hambanya. Ya? Okey, kita bayang macam ni. Okey. Ya, ada satu tawaran di satu gedung perniagaan yang sangat besar macam supermarket lah. Ya? Supermarket besar. Bila kita masuk ke sana, syarat nak masuk ke sana, kita tak boleh makan dan minum. Bila kita masuk sana, kita boleh ambil apa saja barang yang ada dalam tu. Kita boleh ambil. Pergi kedai ni nak ambil. Free semua. Ambil. Tapi dengan syarat, tak boleh makan dan minum dan jaga adab-adab kita. Nak ke tidak? Mestilah kita nak. Tawarannya, sekarang ni kita pergi supermarket, semua kena bayar. Kadang-kadang tengok saja. Tak boleh beli, mahal sangat. Ya? Jadi, Ramadan ni seperti supermarket besar. Kita masuk, kita boleh ambil apa saja. Percuma. Tapi, tahan diri kita daripada makan dan minum. Ya? Jadi, orang yang berpuasa, yang tahan makan, minum, jaga adab dia, maka masa dia keluar, dia akan bawa balik macam-macam barang. Macam-macam hikmah. Habis saja. Dia boleh duduk sana 30 hari dalam supermarket tu. Boleh ambil semua. Bawa balik. Ya? Tetapi ada orang yang dapat tawaran percuma masuk dalam supermarket yang besar. Bila dia habis saja 30 hari duduk dalam tu, dia tak bawa apa. Dia keluar lenggang saja. Pelik tak? Pelik. Kalau kita tengok pun orang ni, kenapa? Pelik sangat. Sedangkan orang bagi percuma, dia tak ambil. Ya? Hari orang tak bagi percuma, dia nak bayar pula. Betul tak? Ya? Dia beli sangat. Dia beli, ya, bila hari orang tak bagi percuma. Tapi bila orang bagi percuma, dia keluar saja. Itu perumpamaan orang yang tidak berpuasa. Ya? Maksudnya dia tidak dapat tawaran hebat daripada Allah Ta'ala kalau dia tidak berpuasa. Rugi tak? Rugi. Seperti mana dia masuk dalam supermarket tadi. Ya? Dan yang terakhir, ya, sebagai sesi ini, ya, dalam masa yang singkat ini, yang terakhirnya, berpuasa ini sebenarnya akan menyuburkan iman kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Ya? Kerana apa? Kerana cuba tengok. Ya? Satu hari Ahmad, Ustaz ambil contoh Ahmad. Ada nama Ustaz nama Ahmad tak? Tak ada, Ustaz ingat. Yang ada Muhammad. Okey? Okey, Ahmad ni satu hari ibu ditanya, Ahmad dah sembahyang Zuhur? Ahmad kata dah sembahyang. Mak Ahmad percaya. Kemudian Mak Ahmad tanya kepada adik Ahmad,
Adik, Abang Ahmad semayang tak? Betul tadi, adik nampak Abang Ahmad semayang. Maksudnya, solat ni, solat, ada saksi. Manusia boleh tengok kita solat. Kita boleh tunjuk kat orang kata kita solat. Dan memang sah kita solat. Jadi kita tak boleh bohong. Kalau Ahmad kata saya dah solat, tapi adik kata saya tak nampak pun, habis Ahmad. Ahmad maksud dia dah menipu ibunya. Orang dapat tahu. Tapi berpuasa ni, hanya kita dengan Allah Ta'ala saja. Hanya kita dengan Allah Ta'ala. Kalaulah Ahmad ni, mak dia tanya, Ahmad puasa? Puasa. Siapa yang tahu kata dia berpuasa betul-betul? Siapa pun tak tahu. Sebab hanya dia dengan Allah saja. Dia kata dia berpuasa, tapi dia minum kat dalam bilik, mak dia tak tahu. Sebab itu berpuasa ni nilainya sangat tinggi. Kerana apa? Dia berpuasa, hanya Allah saja yang tahu. Orang lain tak boleh mengesahkan bahawa dia berpuasa. Kerana benda itu tersembunyi. Jadi, maka kalau orang tu boleh berpuasa sungguh-sungguh, dia tahan, dia tak minum betul-betul, maka itulah orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah SWT. Jadi, satu lagi Ustaz nak tunjuk. Okey. Baik. Okey. Ini susu. Baik. Pokok. Okey, okey, Ustaz nak bagi tahu. Tengok. Ibadah puasa kita macam susu ni lah. Ni iman kita macam pokok ni. Kalau orang yang berpuasa sungguh-sungguh, tengok. Seumpama dia menyiram. Dia menyiram. Dia menyiram pokok ni. Okey, dia siram pokok ni. Okey, siram lagi. Okey. Apa jadi pada pokok ni? Maka kalau dia benar-benar berpuasa, maka akan lahirlah bunga. Maka kalau kita nak iman kita subur seperti bunga ini, maka siramkanlah dia dengan puasa kita yang benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tengok pokok ni cantik tak? Cantik, maka iman kita akan menjadi cantik seperti pokok bunga ni. Bahkan lebih cantik lagi. Sekiranya puasa, benar-benar kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Akhir sekali, Ustaz ucapkan selamat berpuasa kepada semua anak murid Ustaz. Ustaz mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya. Kalau anak-anak tidak apa-apa faham apa yang Ustaz sampaikan ni, mungkinlah agak susah, cepat ke Ustaz cakap dan sebagainya, boleh rujuk kepada ibu dan ayah. Jadi itu saja daripada Ustaz. Mohon maaf Ustaz sampaikan kuliah ini, tazkirah pendek ini dengan gaya yang lebih mudah. Mudah-mudahan kamu dapat mudah lebih faham sesuai untuk murid-murid tahun 6 hingga tahun 1, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.